Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada tuan rumah dan juga pengerusi imam pada malam ni. Jadi insya-Allah kita pada malam ni kita akan tengok, saya akan bawa sikit muka surat 47 dan juga 48 dan juga 49 lah kalau sempat insya-Allah. Muka surat 50 tu dah surah Al-Imran. Jadi kita mungkin tinggallah sikit pada malam ni. Jadi topik dia, mungkin topik malam ni topik lebih kurang satu topik jadi muka surat 47 dah lepas Nanti kalau ada apa-apa nak tu nanti aku kata ada topik-topik istimewa yang semasa. Kita pergi sepintas lalu dulu jadi muka surat yang sebelumnya iaitu 45, 46 dan juga 44 yang kita baca lepas-lepas tu, ayat-ayatnya cerita tentang infak, cerita tentang galakkan, suruh kita ni Allah minta daripada kita supaya kita ni belanjakan harta, keluarkan harta untuk jalan Allah. Dan dia dah ceritakan tentang kelebihan-kelebihan dia yang banyak, dan kemudian ada suruhan-suruhan supaya kita ni bila kita infak ni harta, bersedekah ke jalan Allah, maka janganlah kita ni iringi dengan al-manna dan juga azza, iaitu ungkit-ungkit dan juga menyakitkan hati orang yang menerima. Jadi itu tak boleh. Itu ayat yang kita dah baca dulu kan. Jadi kemudian ayat 47 ni, muka 47 dan 48, dia cerita tentang riba pula. Jadi riba ni salah satu daripada dosa besar yang 7 yang sebelum hadis dosa besar yang 7 ni syirik kepada Allah yang paling besarnya, kemudian mendurhakai ibu bapa, kemudian sihir, kemudian riba, mengumpat. Masuk mengumpat dah. Soalan so kena cari je apa yang baki lagi 3 tu, cari sendiri. Dalam hadis yang masyhur dia kata, Nabi kata, hendaklah kamu jaga-jaga daripada 7 yang menghancurkan kamu, as-sab'al al-mubiqat, perkara 7 yang merosakkan. Ataupun dia kata dalam hadis lain, dia kata 7 dosa besar. Jadi 7 tu termasuk dalam tu ialah riba. Jadi riba ni satu benda yang Nabi kata juga dalam hadis dia, di mana akhir zaman nanti semua orang akan terkena riba. Kalau tak terlibat dengan riba, maka dia akan terkena gubar, dia kata asap-asap dia tempias lah kita kata macam tu maknanya tak boleh lari daripada riba. Dan kemudian dalam tu yang lain disebut Islam ni ekonomi dia terletak di atas 2 benda yang besar, mengharamkan satu benda, mewajibkan satu benda. Jadi kalau nak tengok kita ni praktik tak praktik ekonomi besar lah ni, ekonomi makro, itu terletak pada 2 benda lah, iaitu haramkan riba dan wajibkan zakat. Jadi dalam Quran dia tekankan dalam masalah ekonomi ini, Islam ataupun tak Islam, ialah pengharaman riba dan mewajibkan zakat. Jadi benda ni sekarang ni banyak tak betul lah kan. Sejak daripada orang Islam ni dah dijajah oleh barat, sistem kapitalis. So dia bawa sekali benda iaitu riba ni. Jadi riba sekarang ni bila masuk kepada negara umat Islam,
dia tak nama riba tapi dia nama faedah ataupun interest kan. Interest kan benda baik, jadi faedah pun benda baik. Jadi bila mula-mula masuk dulu pada akhir abad yang ke-19 kan. Bank-bank mula dibuka di negara-negara orang Islam. Dibawa oleh penjajah lah, di Belanda di Indonesia, British di Malaysia dan juga semua negara-negara Islam. Orang Perancis di utara Afrika, semua dia bawa bank tu, dia bawa sistem riba. Jadi riba ni sebab dia bawa bentuk macam tu, dia tak kata riba. Jadi bila orang tengok baca Quran, dia tak jumpa bank-bank ni, dia tengok ada riba. Jadi sedangkan benda tu ada riba. Disedari oleh umat Islam pada tahun 60-an. Bila muktamar ulama-ulama Islam di Mekah under OIC, dia telah buat keputusan keluarkan fatwa secara resmi pada tahun 60-an bahawa interest bank adalah riba. Jadi pada masa tu barulah start ada orang nak buat bank secara Islam. Jadi mula-mula start di Mesir pada masa tu. Dia tak namakan bank Islam, tapi di satu kampung je dia test. Dan benda tu lepas tu berjaya. Dan kemudian di negara secara lepas tu bank tu mati sebab masa tu sistem komunis sosialis di Mesir, dia telah matikan bank tu. Dan kemudian dia buat bank satu lagi, Bank Nasir nama dia di Mesir, tapi tak dinamakan Islam. Tapi benda ni tidak tersebar sehinggalah pada tahun 80-an barulah di start bank-bank Islam di seluruh dunia lah. Jadi cerita pasal riba ni, jadi maknanya sejak daripada tahun awal abad yang ke-20 ni sampai kepada tahun 80-an, orang Islam semua terlibat dengan riba. Gitulah kan. Jadi salah siapa kita pun tak tahu nak kata salah siapa kan. Jadi riba ni dosa besar, dan besar dia dalam satu hadis kata riba ni dia punya ada 70 bab, 70 pintu, 70 tingkat. Yang paling rendahnya ialah seperti seseorang itu berzina dengan mak dia ataupun berzina dengan ayah dia. Itu paling rendah tingkat riba. Jadi maknanya kita kena pandai serius jugalah pasal riba ni kan. Jadi bila kita tengok ayat-ayat ni kat sini, ayat muka surat 47 dan juga 48 ni, 47 lah khususnya dia ceritakan pasal riba kan. Jadi yang pertama sekali yang dah baca kan pada ayat 275 tu, iaitu macam mana orang yang riba ni terlibat dengan riba. Terlibat dengan riba ni terlibat semua. Dalam hadis kata, kalau dalam arak, Nabi kata Allah melaknat orang yang minum arak, orang yang buat arak, orang yang memerah arak dan menanam anggur untuk dibuat arak pun tak boleh juga. Sampai macam tu, maknanya semua orang terlibat. Jadi kalau kita sekarang ni pemandu gini stout ke, pemandu tiger, orang tukang angkat, orang tukang hidang yang kerja di bar ataupun kerja di supermarket di Malaysia lah kan. Orang advertise sama je tak? Oh, advertise atau baju kasbut. So semua tu terlibat lah tu. Kadang-kadang kita tak perasan lah. Payung kadang-kadang tu orang bagi hadiah. Company di kat sini mungkin tak ada sangat lah kan. Di Malaysia orang Islam kadang-kadang semayang dekat masjid pun pakai baju kasbut. Sebab baju bola kadang-kadang tu kan, tapi ada kasbut kat situ kan. Jadi itu iklan dia lah. Dalam arak ni semua benda tak boleh yang terlibat dengan arak lah. Jadi begitu juga riba ni pun semua tak boleh. Semua tak boleh tu yang Nabi sebut dalam hadis dia ada 7 kan. Orang yang makan riba, orang yang memberi riba, orang yang menerima riba, orang yang menulis riba, orang yang menjadi saksi kepada riba. Kalau sekarang ni maknanya benda yang terlibat dengan bank yang bukan Islam tu, maknanya semua tu tak boleh kan? Terlibat semua. Termasuklah kerja di bank. Semua orang yang semua lah tu. Kalau bank tu tak Islam jadi terlibat dalam dosa besar lah kan. Kalau dulu mungkin kita tak ada alternatif, tapi sekarang dah ada alternatif kan. Ada alternatif bank Islam lah. Tapi kat sini detailnya hukum dia tu kita tengoklah.
hukum dia tu kan. So ada bank sekarang ni, ada bank konvensional, ada bank Islamic bank. Ada di bank konvensional pula, kalau di Malaysia tu dia ada cawangan dia pula, cawangan bank Islam. Kemudian dia ada pula kat situ simpanan simpanan current account, ada saving account. Lepas tu ada macam-macam kat situ So hukum dia tu berbeza-beza antara satu sama lain So detail bukan tempatnya di sini kot Tapi kita kena sensitif lah kat sini kan. Jadi kalau boleh jauhkan daripada bank yang tak Islam lah, kecuali terpaksa pun kemudian dia ada batas-batas dia, cara-cara nak mengelak daripada terkena riba tu. Tapi secara automatik bila kita simpan duit dalam bank yang tak Islam ni, kita menguatkan dia lah, menguatkan dia punya bank tu kan. Kalau lah di Malaysia lah contoh bank Islam rugi tahun lepas 600 juta. Banyaklah sebab non-perform loan, macam-macam sebab lagi lah, ada masalah-masalah dalaman. Tapi bank Islam tak boleh nak compete di Malaysia dengan bank yang bukan Islam. Sebab duit-duit government semua simpan dalam bank yang tak Islam. Jadi dia tak ada capital yang besar untuk bergerak lah. Sebab Asset Bank yang besar tu, the biggest tu, dan juga CIMB, dia government punya duit simpan dalam tu, dan gaji pun melalui situ. Jadi sebab tu dia besar, dia boleh macam ni tabung kerja. Dia masuk ke bank yang ni lah, Maybank ataupun bank yang tak ni lah. Jadi kat sini maksud saya lah, maknanya kalau kita ada chance untuk simpan dalam bank Islam, so kena sokong bank Islam lah supaya dia capital dia lebih tinggi kan. Dan di Malaysia 60% daripada yang simpan dalam bank Islam tu ialah non-Muslim. Non-Muslim. Apa dibuat tu? Sebab non-Muslim dia kata lebih tahu bank Islam ni dia profitnya lebih baik sebenarnya. Jadi kalau untuk fixed deposit dan juga lain-lain, banyak orang dia dapat lebih tinggi, keuntungan dia lebih tinggi. Okey, jadi kat sini satunya dalam ayat 275 ni disebutkan orang yang makan riba ni, orang yang terlibat dengan riba, akhirat dia balasan dia macam ni, dia akan dibangkitkan seperti orang gila kan, seperti kena jin. Lepas tu ada lagi Allah sebut kat sini orang-orang kafir, dia kata innamal bai'u mislur riba, dia kata alah sama je, jual beli dengan riba sama je. Jadi kita pun kena awas juga, kadang-kadang kita kan kata alah sama je, bank Islam dengan bank tak Islam sama je, untuk cuba menghalalkan. Itu maknanya gitu. Jadi kita pun kena jagalah kan. So yang halal dengan tak halal tak sama sebenarnya, walaupun nampak macam sama. So ini kita kena Jadi ini orang kafir dulu, dia kata jual beli dengan sama je. Sebab kalau ikut sama ni, sebab riba ni banyak bentuk kalau kita faham. Jadi kan kalau sekarang ni kita nak beli kereta, kita kata alah tengok-tengok bayar sama juga lah. Kadang-kadang lebih berat lagi. Tak. Jadi kat sini Allah kata tak, sebab yang ni halal, yang ni haram. Jadi kemungkinan secara ni dia halal. So detail pasal riba ni, dia punya mudarat dia punya ni dia, itu kita tak, itu kan boleh baca dengan detail lah. Ada pengguna pun kena tak? Pengguna pun kena juga. Kena juga. Sebab ada pengguna, sebab tu ada ni kan. Jadi dalam ayat ni dia macam keras sikit lah. Allah kata faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Jadi kalau kita orang dah tahu dah riba ni tak boleh, jadi yang lepas-lepas tu tak kisahlah, tak perlu kena cari tuan dia kena bagi balik ke, tak perlu. Tetapi Allah kata waman ada faulaika ashabun nar. So clear kat sini, sesiapa yang balik semula dah tahu dah tak boleh, tiba-tiba dia buat pula, maka dia adalah ahli neraka. So dalam Quran ni jarang sebut ahli neraka bila buat satu-satu benda. Biasanya kalau disebut orang kafir dan neraka, macam tu clear kan, itu orang kafir. Tapi jarang dalam Quran disebut satu perbuatan tu kena masuk neraka dengan sebab satu perbuatan je. Jadi dalam ni orang yang
terlibat dengan riba, dia kata ahli neraka. Jadi sebab tu riba ni, terlibat dengan riba, dia masukkan dosa besar. Macam mana kita pun kadang-kadang orang Islam kan, kita tanya-tanya juga kan, apa teruk sangat riba ni? Jadi kita tak nampak dia punya ni kan, keterukan dia, keburukan dia. Sebab kita tengok, okey je, macam tak ada apa pun, mudarat apa, tak ada pun, orang Islam okey je. Tak, dia punya tunya sangat besar. Jadi pendetailan dia tak boleh. Komunisme menolak riba 100%. Sebab pada riba tu adalah kapitalis punya cara kan. Sebab dia money makes money. Kalau kita lukis dia punya tu memang teruk lah riba ni. Bank tu biasa dikontrol oleh Yahudi, kalau di dunia barat kan. Jadi Yahudi yang mula-mula start riba ni. Jadi sejak daripada zaman Nabi dulu pun, di Madinah tu orang Yahudi ramai. So dia yang memiskinkan orang-orang Arab tu, sebab dia gunakan sistem riba tu. Alung. Sistem alung tu. Jadi orang yang kita ni hidup dalam suasana tak nampak yang berlaku belakang kan. Jadi dalam cerita, dalam Shakespeare ada satu cerita kan, satu buku dia cerita pasal apa, saudagar Venice yes. Dia ada cerita actually pasal riba orang Yahudi. So memang orang Yahudi sejak daripada tahun abad pertengahan lagi di Europe, tahun masa abad yang ke-13, seluruh orang Yahudi dihalau daripada Britain oleh seorang king tu, sebab dia terlalu kuat sangat riba ni. Jadi dah ni kan. Tapi sekarang ni dah jadi satu institusi. Sekarang ni zaman moden ni, jadi orang tak nampak dah dia punya tu. Okey, jadi dia telah merosakkan sistem tu, iaitu money makes money lah. Dia, apabila orang kaya, dia akan jadi kaya lagi, sebab dengan duit tu dia boleh buat duit. Dalam Islam, duit tak boleh buat duit. Duit dia kena kelas usaha, barulah dia dapat untung. Lagi sekali je, ulang. Duit tak boleh buat duit. Kemudian Islam tak terima konsep tu. Dalam Islam mesti duit kena plus dengan usaha. So kalau you ada duit sahaja, you tak boleh dapat untung daripada duit itu. You kena ada usaha. Jadi money changes. Kalau forex mana, Ustaz? Duit kalau forex tu kalau dia pakai future punya tu tak boleh lah. So dia kena on the spot. Banyak detail punya tu kan, hukum tak ada lah. Kerja keras. Kalau share kalau money changer tu dia mungkin bergantung kepada untung rugi juga tu kan. Sebab dia beli, lepas tu dia simpan tau. Mungkin duit tu jatuh, mungkin dia rugi. So dia still ni. Dia tak bolehnya macam bank lah. Jadi bank ni dikaya. Dia ada 1,000, dia bagi kat kita, dia memang dah dapat dah 1,200. Tapi forex tinggi, naik, untung juga, turun, untung juga. Itu tapi dia still ni lah. Usaha. Semua ada usaha. Mungkin dapat. Sebab ada keuntungan dan kerugian. So itu boleh lah. Boleh. Tapi ada syarat-syarat dia anda kena jaga. Dia kena cash, dia tak boleh tertangguh semua lah. Menjaga duit dia tetap untung. Tapi ada usaha. Kalau Ustaz, kalau kita bekerja dengan majikan yang bukan bank, tapi dia pendapatan dia ada juga daripada bisnes. Itu termasuk dalam syubhat. Sama lah macam tadi tu kan, gaji di Malaysia dimasukkan rakam bank bank, sama jugalah. Sama lah tu semua. Jadi laundry. Karena Malaysia masuk Hong Kong bank. Okey. 276 dia sebut sini Allah dia bagi satu benda iaitu Allah menghapuskan riba dan juga yurbis sadaqat. Dia Allah ni dia akan suburkan sedekah. Kalau kita tengok terbalik, kita tengok dalam depan kita, kalau orang beri sedekah habiskan duit, siapa yang meribakan duit tu, dia akan jadi bertambah duit tu. Tapi dalam ayat ni tak.
Ayat 276 ni Allah kata dia akan menghancurkan riba dan dia akan menyuburkan sedekah. Jadi bila kita kuat sedekah lagi, Allah akan banyakkan lagi harta kita. Jadi banyak kat situ. Dia kata ada kata berkat, ada yang kata akan bertambah banyak betul-betul. Dia sekarang ni mungkin realistik kan, terbalik kan. Dia tak nampak benda yang tak terbalik nampak kan, ni kan. benar. So kita nampak angka je kan. Kemudian ayat ni lagi yang ayat 278. Wahai orang beriman, hendaklah kamu takut kepada Allah dan tinggalkan apa-apa yang masih tinggal daripada riba. Kalaulah kamu ni beriman. Kalau kamu tak buat, kalau kamu tidak melakukannya, maka isytiharkanlah perang daripada Allah dan juga Rasulnya. Jadi dalam Quran satu saja isytihar perang daripada Allah dan Rasulnya, iaitu tentang riba. Jadi kat sini dia kata bagaimana kita akan boleh bertahan kalau kita terpaksa berperang dengan Allah kan. Jadi siapa yang terlibat dengan riba, so maknanya dia kena bersedia untuk berperang dengan Allah. Okey, itu lebih kurang muka surat 47. Soalan-soalan selepas ni muka surat 48. Wahai, ni ayat yang paling panjang dalam dunia. Wahai orang yang beriman. Ayat ni dipanggil ayat dain, ayat hutang. Hutang. Dain tu hutang. Hutang piutang. Itu bahasa tua sikit. Saya baca ayat ni. Wahai orang yang beriman, makna dia, apabila kamu berhutang dengan satu hutang kepada satu tempoh yang tertentu, hendaklah kamu tulis. Jadi saya catatkan. So kadang-kadang bertukar-tukar. Hutang ni dalam bahasa Melayu hutang lah kan, bagi pinjam duit. Tapi kat sini tak mesti duit tu kan. Kadang-kadang orang dulu dia hutangkan beras, kadang-kadang macam tu kan. Jadi itu pun kena tulis. Tapi tulis kat sini ada pendapat kata tulis ni adalah tulis sunat, ada yang kata tulis wajib. Tapi yang kuatnya kata tulis ini adalah sunat, bukannya wajib. Maknanya kalau kita berhutang, kalau ikutnya tak tulis, kalau ikut orang kata wajib, maknanya haram lah. Tapi kat sini kata sunat. Ini adalah anjuran sunat. Hendaklah seorang daripada kamu tu menulis dengan adil, dengan betul. Dan janganlah dia tak nak tulis kan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah. Allah dah ajar dia pandai menulis. Tiba-tiba orang minta tulis, tak nak tulis pula. Orang Arab dulu ramai yang tak pandai menulis Nabi pun tak pandai menulis, membaca kan. Jadi majoriti orang Arab, majoriti ni majoriti betul lah, 98% tak pandai membaca dan menulis. Jadi siapa yang pandai menulis tu, hendaklah dia tulis apabila dia minta. Falyaktub wal yumlil lazi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah. Jadi sebab orang yang menulis tu tak pandai, orang yang kena minta menulis tu tak tahu apa-apa. Jadi mungkin dia boleh tulis apa-apa. Ini saudara dia, member dia kan, dia bagi lebih sikit lah. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Dan kemudian lagi disuruh lagi supaya ada saksi. Satunya menulis, yang kedua saksi. Kalau boleh ada saksi, lagi bagus. Saksi sini, saksi dua lelaki gitu, daripada rijalikum. Ataupun jika tidak ada dua lelaki, seorang lelaki dan dua perempuan, daripada mana-mana orang yang kamu nak dia menjadi saksi. Sebab apa dua perempuan jadi satu? Ini isu yang dipertikaikan. Kenapa dua perempuan menyamai satu lelaki? Dan ada beberapa benda orientalis barat ni dia pertikailah pasal Islam. Yang satunya pasal pusaka. Lelaki dapat lebih dua daripada perempuan. Kemudian perempuan pula bila nak jadi saksi, dia dua bersamaan dengan satu lelaki. Dalam ayat ni clear dia kata kenapa dua perempuan tu. Sebab supaya takut dia ni lupa, jadi akan diingatkan oleh seorang lagi. Kalau macam tu lelaki tak lupa. Penjelasan benda ni diceritakan oleh seorang ulama psikologi Islam, Profesor Muhammad Qutub. Profesor di Universiti Jeddah, adik-beradik kepada buku Ustaz yang tafsir kan. Jadi dia explain benda ni dalam satu buku dia panjang, Islam the Misunderstood Religion. Dia kata sebab orang perempuan dan lelaki dijadikan
lain dari segi emosional dan juga rasional. Jadi macam itulah cerita dia. Jadi oleh kerana orang perempuan lebih emosionalnya lebih daripada rasional, dan orang lelaki kurang emosionalnya, tak bagus kat situ. Jadi akhirnya dalam kes-kes yang memerlukan kepada rasional, jadi orang perempuan perlu dua. Dalam hadis yang lain, ada satu hadis Nabi kata orang perempuan ni kurang akalnya dan juga agamanya. Kalau orang dengar hadis ni macam orang perempuan marah lah, sistem Islam marah. Dia kata mana boleh perempuan ni kurang akal. Dalam hadis tu dia kata perempuan kurang akal. Hadis tu hadis sahih riwayat Muslim. Jadi penafsiran tu yang salah, bukannya Nabi tu yang salah. Jadi penafsiran dia ialah akal tu ialah kerasionalannya. Macam tu sebab otak orang perempuan, otak kanan dengan otak kiri dia berlainan dengan otak lelaki, otak kiri otak kanan dia. So dia punya kabel dia tu berbeza mengikut kajian saraf pula. Betul tak? Ada ahli saraf kat sini. Wallahu a'lam. Kemudian ada. Sahih. Kemudian dia kata wala ya'ba syuhada iza mad'u. Dan janganlah syuhada ni orang saksi yang menjadi saksi ni pula apabila dipanggil jangan tak pergi pula. Kat sini ada beza pendapat ulama. Apa hukum seorang tu menjadi saksi? Hukum jadi saksi dan juga hukum apabila perlukan saksi. Jadi kalau kita lah contohnya duduk tepi jalan tengok kereta langgar orang, lepas tu tiba-tiba kereta lari, budak tu mati. Jadi kadang-kadang kita ni malas sikit kan nak jadi saksi. Tapi kat situ hukum dia kata fardu kifayah jadi saksi. Sebab kalau tak jadi saksi, nanti ada orang akan teraniaya. Kan? Kan? Fardu kifayah bagi orang. Kalau kata ada 10 orang duduk tengok accident tu, jadi semua orang tak nak jadi saksi. Jadi tak mau turun naik lah. Tak nak turun naik mahkamah kan? Jadi budak tu tak terbela lah nasib dia kan. Orang kata tak tahu, siapa langgar pun tak tahu. Jadi berdosa tu. Berdosa semua lah yang 10 orang tu. Jadi bila kena jadi saksi. Itu maksud ayat wala ya'basyuhada iza madu'u. Janganlah orang yang saksi tu dia tak nak apabila dipanggil. Wala boleh okey. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran. Janganlah malas dia kata nak tulis kecil ke besar ke, tulis belaka. Zalikum aqsatu indallah, itu lebih baik dan lebih adil di sisi Allah, wa aqwamu lisyahadah wa adna alla tartabu. Jadi sebab apa disuruh tulis, sebab apa disuruh ada saksi dalam transaksi muamalat ini sesama kita, ialah supaya ada dia punya kat sini alla tartabu, supaya jangan kamu ragu-ragu nanti. Jadi kita memanglah kan kalau sehari dua hari mungkin ingat lagi, kalau setahun 2-3 bulan nanti dah orang ni kata banyak ni hutang duit kan, dan orang ni kata banyak ni, jadi dah bergaduh. Illa an takuna tijaratan hadiratan, kecuali lah bisnes tu bisnes yang cash depan tu. Hadirah ni cash, tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahu an taktubuha, maka tak apa kalau tak tulis. Washidu iza tabayatum, hendaklah kamu bersaksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah okey, habislah ayat tu lebih kurang insya-Allah. Jadi habis ayat yang panjang tu. Alhamdulillah. Macam mana kita buka pada soalan lalu dulu kot? Ada apa-apa nak tanya? Minggu lepas tu pasal apa? Kad kredit? Kredit tak sama tu. Kad kredit. Kredit tu. Satu tesis. Betul, ada yang tanya kad kredit apa punya kan, kita berhutang tapi kita bayar tunai. Sama juga. Sama juga. Because Tempias. yeah, kau using the facility satu lah. Kita dengarkan. Aku sudah jawab sendiri lah. Di Malaysia dah ada 2 kad kredit yang diiktiraf oleh bank negara sebagai badan syariah bank negara di Malaysia sebagai bank kad kredit Islam. Satunya dikeluarkan oleh Arab Malaysian Bank, nama dia kad taslif. Yang keduanya oleh Bank Nasional, nama dia kad Aiman. Jadi dua-dua tu Islam dia kata. So automatik bila dia kata dua tu Islam, maknanya yang lain tu tak Islam lah. Betul tak? Kalau tak payah dia kata macam tu kan.
fahamnya macam tu lah kan. Yang lain tak Islam lah. Ah. Itu saja lah. Maknanya Sebenarnya konsepnya konsep mana tu? Yang itu Yang Islam tu. yang baru kita pernah. So dia konsep dia ada banyak complicated jugalah itu akad-akad yang digunakan. Dia ada akad murabahah, dia ada al-ainah dia panggil. Jadi ni nak cerita pun Panjang. tetapi yang dia diluluskan oleh panel syariah di bank negara. Tapi next week ada tak? Dari kesimpulan dia untuk kita lah kata kan. Untuk so yang lain ni tak Islam lah dia kata kan. Tapi macam ni lah. Benda ni panjang, telah dibincangkan di Brunei pun dah dibincangkan semasa penyumpahan ulama sedunia pada tahun 90 berapa, masa OIC punya. Dia setiap 2-3 tahun sekali ulama-ulama seluruh dunia under OIC dia jumpa buat perjumpaan untuk discuss benda-benda isu-isu semasa umat Islam. Di antaranya isu yang dibincang ni, benda ni semua dibukukan. So buku tu ada dalam 50 jilid lah, macam tu, in Arabic lah semua. Tapi salah satu tu dibincang di Brunei, ada tentang kad kredit ni, perbincangan dia. So kad kredit ni dah dibincang bertahun-tahun. Jadi kesimpulannya ada ulama kata haram langsung, ada yang kata okey, tapi kita back pada ni lah. Dalam Islam ni dia haram sesuatu benda apabila ada 3 unsur. Yang pertamanya riba, yang kedua unsur judi, yang ketiga unsur gharar dia panggil. Gharar ni ketidakpastian. Benda tak clear. Apa sebenarnya, macam kalau kita beli barang, apa benda yang kita dapat kita tak tahu. Itu gharar lah dia panggil. Salah satu benda yang gharar ni yang tu ialah insurans. Insurans yang konvensional itu adalah gharar, sebab kita bayar premium dia tapi kita tak tahu kita dapat apa. Sebab dia depend pada apa yang akan berlaku. Jadi sebenarnya tak boleh. Jadi insurans tu tak boleh lah. Sebab dalam insurans biasa, insurans yang bukan takaful, Islam tu, adanya takaful tu menunjukkan bahawa yang lain tu tak Islam lah tak? National insurance tak Lepas. Jadi yang dalam insurans tu dia ada kat situ, yang jelasnya ialah kedepannya ialah dia tu gharar, dia tak jelas. Yang keduanya dia terlibat dengan riba, sebab biasanya bank duit tu dia akan depositkan dalam bank untuk dapat untuk tu kan, untuk keuntungan interest. Jadi yang kad kredit ni bila dilihat, so dalam tu yang pertamanya dia tak riba pada prinsipnya. Kalau kita bayar on time kan dia, so bayar tak adalah kan. Kecuali kalau kita ambil cash daripada bank, so automatic dia start dari situ, terus dia charge interest kan by day kan. So kalau just untuk beli barang kat situ still lagi boleh ni. boleh Boleh lagi, tapi itu dibolehkan jika sekiranya darurat. Contohnya lah macam kita pergi ke negara yang memang dia tak terima kecuali kad kredit saja, dan kita tak ada kad kredit Islam, kita tak ada option lain kan. So masa tu dibolehkan kat situ, tapi dengan syarat kita kena bayar sebelum daripada masa dia lah. Kalau tak nanti dia akan start ni kan. Kalau bukan darurat kira subahat jugalah. Jadi syubhat juga, still syubhat lah kalau tak ni. Tapi komponen tu dipunyai oleh orang Yahudi. Boleh ke? Yang itu cerita lain, itu cerita lain pula tu. Betul. Itu Sumbangan lain tu. Apa lagi? Itu 2 hari lagi. 2 hari. Jadi maknanya Dengan orang Yahudi. kesimpulan kat sini maknanya untuk secara mudahnya kan, pendetailan tu kita tak pergi, nanti kita buka ke bawah tu lagi banyaklah bendanya, ulatnya apa benda ke bawah tu kan. So secara mudahnya kita tak payah guna jika sekiranya tak darurat. Kalau bank account tu bukan Islamic punya inilah kredit kan. So ada alternatif lain. Kalau dekat barat dia ada debit card semua kan. Debit card okey. Debit card okey. Sama dari bank juga. Tak, sebab duit tu duit kita. Duit kita. Tapi kita Kita simpan sana.
No, tapi itu cerita lain tu. Sudah lagi. Tambah sehari lagi. Dia ada macam ni, dia ada tahap dia tahap berat. Tak ringan, kurang sikit. Macam itulah. So yang paling berat sekali yang clear riba tu iaitu kalau dalam iaitu kita simpan duit bank, memang kita nak ambil dia punya fixed deposit yang nak menguntungkan kan. Kalau kita simpan kerana keselamatan, itu dibolehkan, tapi dengan syarat kita tak boleh ambil dia punya tu dia interest dia. So interest tu kalau tak ambil, kita nak buang ke mana? Tapi kalau kita zakatkan, boleh ke? Kita boleh. Mana? Kalau bukan bank Islam, kan ada keuntungan tu, kita zakatkan. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Duit tu even nak bagi kepada orang miskin pun tak boleh. Itu hanya boleh dibuat tandas, buat jalan raya, buat jambatan, buat ni. Sebab tu di Kelantan dia ada satu tabung khusus. Kerajaan Kelantan buat nama dia tabung Puan Haram. Uwe haram. Duit haram dimasukkan kat situ. Ada satu tabung dalam Kelantan. Jadi siapa-siapa yang ada duit interest, dia kata duit interest, Dr. Yusof Qardawi kata jangan tinggal dalam bank. Kalau tolak balik kepada bank untung lagi. So ambil duit tu, campakkan dalam tabung yang haram tu. Tabung haram tu dia akan buat benda-benda yang untuk kegunaan orang ramai. Dia bersih, dia laundry lah. Sebab dia panggil untuk masalah umum. Jadi benda tu kan, dia tak boleh khusus nak bagi orang miskin, direct bagi makan kat dia tu tak boleh lah yang tu. Kenapa anda taruh Baitul Mal? Tak boleh ya? Tak boleh. Apa bezanya tabung haram dan Baitul Mal? Baitul Mal ni duit bersih semua. Tapi kegunaannya banyakannya untuk infrastruktur atau tak sangat. Tak sangat. Tak sangat. Baitul Mal ni kan dia ada spesifik kan untuk 8 jenis manusia tu kan. So macam tu lah je. Jadi kalau kita nak gunakan ni, so option yang pertama paling baik ialah cari bank, simpan duit. Kalau simpan duit lah dalam bank Islam. Kalau tak, simpan sebagai current account. Ataupun kalau tak ambil, kalau terpaksa ambil saving account, so tak boleh ambil dia punya interest dia. Kalau credit card pula, so first choice patutnya kad kredit bank Islam lah, bank yang Islam kan. Saya tak tahulah kat sini dah ada bank Islam keluar kad atau tak. Kad kredit yang bank Islam belum. Kad kredit belum. Belum ada kan? IBB pun ada. BNPB pun ada. Taib pun ada. Taib ada. Debit kan ada. Debit kan ada. Dia apa? Bank mana? Itu dia Ada? Tu bukan ya. debit. Itu debit kan? Itu ETC kan tu. Debit yang ya. Kad debit ni kau boleh pakai di kedai-kedai mah. Macam masa dulu dia macam visa je. Smart. Mesti kombi dia Di kedai ya. kat sini tak ada kan? belum. Di Malaysia pun tak ada debit tu. Tapi debit Debit kad master, debit kad Visa tu tak ada. Ia memang semula. macam style visa apa tu Kalau bisa boleh dapat. Kalau di Malaysia ada satu lagi nama dia kad kredit prepaid. So dia macam debit juga, tapi you tak payah beli account, tak ada account bank. Kita bayar You kena letakkan certain duit dalam tu, 10,000 ke, ada duit kita lah. Tapi dia ada fee. itu macam dia interest. Tak ada, dia bayar tahunan je. Service charges. Just gunakan kad tu. itu kata dari segi Islam yang itu di Yang mana tu? yang tadi beli 10,000 bayar satu kali, so it tak dia macam cash lah. Yang macam duit kita, just dia ada Mastercard kat situ. Dari situ So kalau lah terpaksa guna juga kredit card dalam keadaan terpaksa, so kena bayar on time dia sebelum daripada dia charge. Dan juga
tak boleh ambil cash, itulah cash dekat ATM tak boleh gunakan credit card tu. So itu automatik dia jadi riba. So itu yang nak kena jaga benda-benda. Kalau dapat ambil cash, kalau darurat Boleh. Darurat okey. Darurat apa? Darurat nak beli baju ke, darurat beli souvenir ke, tu semua tu bukan darurat lah tu kan. Tapi kalau luar negeri Ustaz, Kata ambil cash ni. ambil cash dari luar negeri, boleh kan? Itu kalau dah tak Darurat ada lah. tu kalau darurat lah kan. Iyalah. Lalu Kau juga makan kan? Kayaknya makanan dia nak makan. Dia darurat. Tapi dia ada banyak option kan. Kalau kad kita dalam kad bank di sini pun boleh ambil pada ni kan. Itu mana daripada duit kita kan. Bukannya guna credit card. Tak, kalau Visa card kan, Mastercard kan, kalau kita ada itu sejak luar negeri. Tak ada kad lain dah. Tak ada kat lain lah. Baju Itu ni pun saja tak ada, Hong Kong pun tak ada. lah. Sekiranya lah darurat. Kalau darurat Kalau pergi gerai tidak juga boleh pakai kad, mesti jauhkan cash kan. Jadi paksa ambil cash. Macam mana tak? Zo itu pandai-pandai lah. Boleh. Sebab kita yang tahu kan. Kita tahu benda ni darurat. balik ke hati Balik kepada hati. Boleh ya. Jadi kita kena itulah awal-awal kena bawa duit ke, kena ni ke, guna ATM kad ke, guna Maestro ke, guna okey, insyaAllah. Itu aku lebih kurang. Atau mungkin lebih bagus pakai traveler's check kali ya. Itu sendiri. Tapi sekarang ni siapa orang tak ada orang pakai travel check tu. Masih sikit-sikit lah. Saya tahu belum Famous lah. kita punya nama. kalau boleh tapi susah lagi pakai traveler's check. Menekan masuk itu Credit card. simpan dia ambil convenience kan. Ada ustaz Ah. semalam minggu lepas kita ada baca satu hadis ni. Aku satu cerita kepada isteri Aisyah. Nabi Hakim mengatakan bahawa Aisyah isteri Nabi pernah ditutur, maksudnya dia pernah ditanya oleh Ummu Bahna, iaitu Ummu Walad Zaid bin Arqam, wahai Ummul Mukminin, apakah engkau kenal Zaid bin Arqam? Ya, aku mengenalnya, jawab Aisyah. Ummu Bahna mengatakan, sesungguhnya aku telah menjual kepadanya seorang budak dengan cara tempoh seharga 800 dirham. Lalu dia memerlukan wang, maka aku membeli kembali budak